warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pelajar sarjana UUM. Okay, sebelum kita mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran, seperti biasa, marilah sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah supaya apa yang kita belajar berkah dan insya-Allah mudah untuk kita ingat dan digunakan dan untuk menjawab dalam peperiksaan yang akan kita hadapi dalam masa 45 hari dari sekarang. Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi tajuknya di bawah tajuk gerakan jisim. Jadi hari itu saya telah beritahu kepada anda bahawa gerakan jisim ini ialah satu fenomena yang berlaku, satu fenomena alam yang berlaku dalam pelbagai cara. Di mana kita telah tahu gerakan jisim berlaku dalam dua cara yang mudah untuk kita fahami, satu gerakan lambat dan satu lagi gerakan cepat. Okey, gerakan lambat kita ada kesok tangan. Kesok tangan, kalau kita faham, bila kesok sahaja ini menyatakan bahawa dalam ketika bahasa Kelantan kita kesok ni lambat. Jadi masuk dalam bahasa geografi kita akan mudah faham bila sebut kesok tangan, tanah ataupun tanah, bahawa benda ni berlaku dalam jangka masa yang lama. Satu lagi, aliran pergerakan perlahan yang kita panggil dia sebagai gerasa tanah. Gerasa ni kadar pergerakan dia lebih laju sedikit daripada kesok tanah, dan dia berada pada kecerunan yang lebih tinggi berbanding dengan kesok tanah. Kesok tanah berada pada kecerunan 2 hingga 5. Gerasa lebih daripada 5 dan kurang daripada 15. Itu gerasa. Dua perkara ni, dua jenis pergerakan ini termasuk dalam pergerakan lambat. Pergerakan cepat ada banyak jenis. Yang pertama kita boleh tengok pergerakan cepat. Yang pertama ialah kita panggil geluncuran. Geluncuran puing, geluncuran batu dan geluncuran ais. Juga kita ada runtuhan tanah. Kita ada robohan tanah. Apa beza robohan dengan runtuhan? Runtuhan lebih melibatkan kepada kawasan yang mempunyai batu. Batu teping dia terdiri daripada batu-batu bukit yang runtuh. Roboh ialah tebing-tebing bukit yang terdiri daripada tanah. Okay, jadi kita nak tengok apakah punca utama yang menyebabkan berlaku kejadian gerakan jisim ini. Punca utama. Okay, dalam buku kita, faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Faktor asas dia tidak lain, tidak bukan, ialah kecerunan. Apa maksud kecerunan? Apa dia maksud kecerunan? Okey, merujuk kepada cerung sesuatu kawasan, sama ada curai atau landai. Curai atau tidak curai. Landai atau tidak landai. Lamai tidak landai mestilah curai. Lamai tidak curai mestilah landai. Okey, kalau sesuatu cerung tadi curai, okey, kalau sesuatu ni boleh terbuat. Jangan tengok Aziz ya. Tahulah Aziz itu semua, tapi gunakan masa belajar ni untuk tumpukan kepada pembelajaran. Okey, kita kena bahas. Kalau sesuatu cerung tu juga automatik gerakan jisim yang akan berlaku di kawasan cerung tadi dalam jenis aliran cepat. Kalau cerung sesuatu lereng gunung atau bukit tadi berbentuk landai, maka aliran yang berlaku di kawasan itu adalah lambat. Sebagai contoh kita tengok okey, dua cerung. Kita tahu sini tanah, kita tahu sini tanah. Hal ni kecerunannya katalah 45 darjah. Sini kecerunannya adalah 3 darjah. Tanah di kawasan mana yang akan bergerak lebih cepat? 40 darjah. Kan? Sebab apa? Bila cerung ni curai, automatik tarikan graviti akan kuat. Automatik tarikan graviti kuat. Kalau kita sengitkan lagi, kadar tarikan graviti menjadi semakin bertambah. Ingat,
Semakin curai sesuatu cirung, kadar graviti akan bertambah. Semakin landai sesuatu cirung, kadar graviti akan berkurang. Jadi faktor kecerunan ini adalah faktor asas kepada berlakunya gerakan jisim. Kita ada buku kita kata kecerunan cirung merupakan faktor utama. Ingat, dia kata faktor utama, faktor asas yang menentukan jenis gerakan jisim yang berlaku. Hal ni, cirung ni dia yang menentukan sama ada cepat atau lambat sesuatu pergerakan jisim. Cirung yang curam akan menyebabkan berlakunya gerakan jisim cepat, dan cirung yang landai akan menyebabkan berlakunya gerakan jisim yang perlahan. Cirung yang curam mempunyai darjah kecuraman antara 45 hingga 90. 45 hingga 90. Kalau 45 ni 45, gerakan sini yang boleh berlaku kemudian aliran cepat yang boleh berlaku di sini. Yang pertama, aliran lumpuh ataupun geluncuran boleh berlaku di kawasan yang bercerung 45 darjah. Tapi kalaulah kawasan tadi yang bercerung 90 darjah, berlaku tak sini aliran lumpuh, geluncuran berlaku tak? Tak boleh yang berlaku sini. Apa yang berlaku? Kawasan yang berlaku di kecerunan di kecerunan yang 90 darjah adalah gerakan jisim jenis runtuhan tanah ataupun runtuhan batu. Tanah runtuh ataupun batu runtuh. Ada soalan? Lihat Fatihah, Farizah, Wala, Waman, Uji, Zaria, Farizah, Aini, Mahani, Aisyah, Daya. Ada soalan? Salah? Ada. Zudin? Ada dua lagi pelajar yang tidak isi nama belakang tu. Kalau tak mari baru ni. Siapa dia saya tak tahu. Ini tolong siapkan. Okey, sama sekali lagi. Cirung curam mempunyai tarikan graviti yang lebih kuat dan cenderung mengalami gerakan jisim yang cepat. Cirung hadap hujan. Tahu tak cirung hadap hujan? Tak tahu. Okey. Cirung hadap hujan apa? Cirung hadap hujan macam ginilah. Saya duduk gini, awak tu menghadap belakang saya. Saya duduk gini, awak tu menghadap depan saya. Kan? Saya ni cirung lah. Awak tu yang menghadap. Okey. Mana cirung? Mana cirung? Ni cirung. Ni cirung. Kan? Cirung ni curai ke landai? Curai. Okey, sini ada awal ni bukan ikut ni, mari ikut ni. Bila awal mari ikut ni, kawasan mana yang menghadap hujan? Kawasan ni lah yang akan turun hujan. Kawasan ni kawasan yang membelakangi hujan. Maknanya kalau berlaku hujan, cirung A dengan cirung B, cirung A akan timur lebih daripada 70% hujan. Maknanya cirung akan timur 30. Kalau tengok situ, pokok-pokok yang ada di sini lebih subur. Sini kurang subur. Kalau sini tak ada pokok, proses hakisan ataupun proses gerakan jisim banyak berlaku di kawasan A banding dengan kawasan B. Kalau tidak ada pokok. Okey, dia kata cirung hadap hujan berpotensi. Apa dia maksud berpotensi? Kebarangkalian untuk berlakunya gerakan jisim yang kerap kerana menyerap banyak air. Ingat, cirung A dengan cirung B kalau dibandingkan dengan menghadap dengan membelakangi hujan, cirung A lebih banyak ataupun kebarangkalian untuk berlaku gerakan jisim di cirung A adalah lebih tinggi. Sebab apa? Dia ada kerana cirung A menyerap lebih banyak air. Air tadi kita kena ingat. Air tadi sebagai faktor pembantu kepada gerakan jisim. Peninceran. Ada faktor pembantu? Penincir. Ada. Mana nak terbit daripada bilik kuliah. Ada. Ngesong, secara ngesong. Ambil masa lama mana baru sampai? 10 minit. Tiba-tiba dayah mari, dayah tarik tangan mana. Tobek pintu kuliah.
Daya ini sebagai faktor pembantu kepada Mek Noh untuk keluar daripada bilik kuliah dalam jangka masa yang singkat. Okey, ada soalan? Okey, seterusnya punca yang kedua ialah atau faktor yang kedua, jenis batuan. Jenis batuan keras, lembut, getok ataupun tidur. Cerung yang mempunyai batuan yang keras. Okey, batuan yang keras. Keras ni maksudnya tahan lulu hawa kimia, tahan lulu hawa fizikal. Keras seperti igneous, lebih tahan daripada ancaman runtuhan. Igneous mempunyai struktur yang padat, tahan daripada serangan air dan juga matahari. Maknanya untuk igneous, kalau sesuatu cerung ni terdiri daripada batuan igneous, kejadian tanah runtuh sini, runtuhan batu, aliran lumpur nak jadi sini ambil masa yang sangat lama. Banding dengan kalau batu di kawasan ini terdiri daripada batu lembut. Contoh batu lembut, kita tengok sini dia kata cerung yang mempunyai batuan lembut dan poros lebih mudah mengalami gerakan jisim. Batuan jenis ini mempunyai struktur berlapis, tekstur yang kasar dan mudah diresapi air. Dengan itu, runtuhan cerung mudah berlaku. Contohnya cerung berbatu enapan. Batu enapan ni batu apa? Di bawah tanah. Batu enapan kita belajar dah, batu yang terhasil daripada proses enapan oleh aliran air sungai dan juga pemadatan dan juga pemerekatan. Okay, cerung yang banyak mempunyai kandungan tanah berbanding batu-batu keras. Okay, cerung yang terdiri daripada tanah banding dengan batu keras, dia kata lebih mudah diresapi air dan mudah untuk runtuh. Kebanyakan cerung yang mengalami lulu hawa kimia dan mekanika yang membentuk rigolit yang tebal mudah mengalami runtuhan. Contohnya runtuhan cerung di Bukit Antarabangsa yang berlaku pada tahun 2008. 2008. Mata saya jadi pecuh sikit. Bukan kontak lens saya baru kan, jadi pecuh. Saya pakai kontak lens. Punya tak pakai warna. Saya pakai hari tu saya pakai warna biru sekali. Orang ngani buka balik warna biasa. Saya kata 14.3 saja. Tak sempat dia pakai saya. Mana pakai? Pakai kan? Jodoh pula ya. Oh ya, Pak ya. Okey, faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ialah air. Air ialah penyebab pembantu juga kepada berlakunya gerakan jisim. Air ni mari mana? Air ni mari daripada atas, iaitu air hujan. Air hujan. Okey, dia kata hujan merupakan faktor penting yang membantu dan menggalakkan fenomena gerakan jisim. Okey. Kebanyakan kejadian gerakan jisim berlaku selepas berlakunya hujan yang lebat dan berpanjangan. Kalau kita nak tengok antara Malaysia dengan Arab Saudi, contoh, sebab apa saya buat perbandingan gitu? Sebab Malaysia terima hujan yang banyak, Arab Saudi terima hujan yang sangat sedikit. Fenomena gerakan jisim di mana yang banyak berlaku? Malaysia atau Arab Saudi? Malaysia. Faktornya kerana adanya air hujan yang banyak. Okey, faktornya kerana ada air hujan. Jumlah turun hujan yang lebat menyebabkan jumlah susupan air ke dalam tanah di cerung meningkat. Bila hujan banyak turun, tahu hujan banyak, intensiti hujan turun banyak, tanah tadi dia boleh menyerap. Dia boleh menyerap air. Dia boleh menyerap, boleh menyerap. Yang kedua, dia boleh menyimpan air. Menyerap dengan dan menyimpan. Bila dia menyerap dan menyimpan air, maka berat tanah tadi akan bertambah. Bila berat tanah akan bertambah, okey, asalnya bila hujan tanah ni duduk sini, berada pada kecerunan yang curang tu, tapi tak jatuh lagi. Tahu? Tiba-tiba hujan mari turun. Bila hujan turun, tanah ni akan serap air. Asal berat tanah ni ialah 3,000 kg.
Bila dia serap air, dia pergi air, serap dan pergi, berat dia tambah jadi 3,800. Maka dengan 800 tadi, waktu air yang ada tadi menyebabkan tanah ni akan turun. Golek lah turun. Tanah tu akan runtuh. Runtuhan. Ulangi sebagai contoh ya. Tanah tu akan runtuh. Kalau dia dalam bentuk rigolik, dia akan mengalir sebagai aliran Lambat. aliran lava, Lambat. aliran cepat dalam bentuk aliran lumpur. Okey, sambung. Hujan yang banyak juga meningkatkan air larian permukaan. Bila tanah sudah tepu dengan air yang jatuh seterusnya tidak dapat lagi masuk ke dalam tanah. Sebaliknya dia akan mengalir sebagai air larian permukaan. Hal ini akan meningkatkan kadar hakisan tanah. Hakisan akan meluaskan rongga antara batuan atau butir tanah sehingga menjadi tanah cenderung lemah dan mudah untuk runtuh. Kena berlaku. Air masuk dalam tanah pun boleh menyebabkan tanah itu runtuh. Kalau air tak boleh masuk pun, air mengalir di permukaan pun boleh melonggar-longgarkan struktur tanah dan menyebabkan berlaku gerakan isi. Sebab tu, automatik langkah untuk mengatasi masalah ni mesti cerung tadi terdapat tumbuhan tutup bumi. Tumbuhan tutup bumi ataupun langkah kejuruteraannya kita bukan tambah batu, kita simingkan dia. Kan projek yang sekolah buat tapi bukan sekolah buat, kontraktor buat dalam patas sekolah kita, cerung kat belakang surau tu. Ya, itu terpanggil apa tu? Langkah kejuruteraan. Okey, langkah kejuruteraan. Lah, batu dan siming. Awak tengoklah, tak ada 5 tahun, batu tu akan turun balik. Banyak air hujan banyak omong. Sebab tanah batu tadi hanya duduk di permukaan ni saja. Batu tadi duduk di permukaan ni saja. Oh, itu masuk dalam dalam. bawah ni tanah. Apa yang berlaku? Bila batu ni di sini, air tak boleh masuk ke batu ni. Air akan masuk ke atas ni. Tak? Air mana di surau kita, di jalan raya, air akan masuk ke ni. Bila masuk, dia akan melemahkan struktur ni. Struktur tanah di bawah batu tadi menyebabkan 5 tahun lagi semua batu ni akan kerosok tu. Dia akan jadi geluncuran batu. Fenomena ni nak tengok, awak pergi ke sekolah Gendah Putrajaya sebelah kiri, fenomena ni sudah berlaku. Walaupun ini langkah kejuruteraan, tapi langkah kejuruteraan ini masih lagi tidak mampu untuk mengekang daripada berlakunya gerakan isi. Ada langkah kejuruteraan lain yang lebih baik. Siming serupa. Langkah kejuruteraan lain lagu mana? Tanah rumput bukan langkah kejuruteraan. Peparitan. Bina parit. Kita akan tengok lagi langkah-langkah untuk mengatasi ya. Okey, ujian habis. Seterusnya ialah litupan tumbuhan. Paritan. Dia litupan tumbuhan, kita kena faham. Automatik kalau tumbuhan banyak, gerakan jising akan kurang. Tumbuhan sedikit, gerakan jising akan kerap berlaku. Okey, apa yang dikata dalam buku awak? Peranan cengkaman akar tumbuhan. Tanah terhadap tanah yang amat penting dalam mengukuhkan struktur tanah. Akar tumbuhan. Sebab tu orang tak tanah pokok nyo, orang tak tanah sini pokok detik, orang tak tanah apa tak tanah. Sebab akar pokok tadi bukan mencengkam tanah. Akar dia bukan dalam bentuk serabut. Sebagai akar apa? Akar serabut. Akar pokok tadi adalah akar serabut yang kita naknya akar tunjang. Akar tunjang dan akar Bane. Akar bane. Akar yang menjala di atas tanah, kata riti 30 meter daripada pantai asal. Sebab tu orang tanah pokok-pokok balok. Ataupun orang tanah rumput yang mempunyai akar yang menjala. Bapa orang tak tanya bulu. Saya awak yang baru ni bulu ambil masa yang lama. Bulu nak hidup daripada anak tu, daripada rebung nak jadi 10 kaki tu ambil masa 10 tahun. Masa tu butuh dah sekarang. Butuh.
Okey, sambung. Oleh itu, curung yang mempunyai hutan semula jadi kurang mengalami risiko runtuhan berbanding dengan yang gondok. Siapa yang menggondolkan ni? Manusia. Maknanya punca gerak gadising yang berlaku ni puncanya adalah disebabkan oleh tindakan manusia. Kalau tak ada manusia berlaku tak gerak gadising? Berlaku. Masih lagi berlaku, tapi kadarnya adalah sedikit. Kadarnya adalah sedikit, tapi oleh kerana adanya manusia yang menyebabkan pembangunan berleluasa sama ada di tanah rata ataupun di tanah tinggi, maka manusia ini adalah faktor penyebab yang mempercepatkan berlakunya gerak gadising. Bagi curung yang baru ditanam dengan pokok atau tumbuhan tutup bumi, kadar resapan air ke dalam tanah boleh berlaku dengan cepat kerana struktur tanahnya masih longgar. Pokok yang banyak ditanam akan melambatkan aliran permukaan dan meningkatkan susupan. Keadaan ini menyebabkan tanah lutut berlaku dengan cepat. Seterusnya ialah gerakan tektonik. Apa dia gerakan tektonik? Gegaran yang berlaku oleh gempa bumi. Okey. Gerakan tektonik boleh menyebabkan berlakunya gerakan jisik melalui gegaran gempa bumi dan gegaran gunung berapi. Rupa yang benarnya, gegaran gunung berapi tadi juga menghasilkan gempa bumi. Gempa bumi ni kita belajar ada berapa jenis? Dalam soalan kat ni, nyatakan jenis gempa bumi. 2 jenis gempa bumi. Kita nak jawab ke apa? Kecil dan besar. Halo. Jawab ke apa? Kita jawab gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. 2 je. 2. Yang 3 tu gempa bumi melawuk lah. Melawuk. Okey, gegaran akibat gempa atau gunung berapi menjadikan struktur tanah curung, renggang dan longgar. Akibatnya berlakulah runtuhan curung. Fenomena ini terjadi dalam runtuhan curung seperti dia. Mana Angrados, Rias, Brazil pada 4 Januari 2010. Ini contoh ni kena ingat Contoh ni sebab jangan-jangan berlaku. Tragedi ini menyebabkan 75 orang mati dan lebih 4,000 penduduk terpaksa dipindahkan. Loji nuklear Angrados diancam kebocoran akibat fenomena tersebut. Loji nuklear. Macam kita, loji Linus. Di Kuantan, kalau bocor, serupa juga. Kalau berlaku gegaran gempa bumi di Malaysia, loji Linus di Kuantan akan bocor, jadi masalah juga. Harap-harap tidak berlaku gempa bumi dan harap-harap loji tadi tidak bocor. Tak bocor, dia memberi manfaat yang sangat tinggi kepada Malaysia. Bocor, dia memberi keburukan yang sangat tinggi kepada rakyat Malaysia. Faham soalan apa yang saya Kalau tak bocor, dia memberi manfaat yang tinggi kepada Malaysia. Kalau bocor, dia memberi kesan buruk kepada rakyat Malaysia. Baik kan? Apa manfaat? Cari sendiri. Seterusnya, tindakan manusia. Saya rasa kalau tindakan highway jarang menyebabkan berlaku gerakan jising. Gajah sekalipun besar-besar gajah pun tidak buat gerakan jising. Tak? Okey, di samping faktor alam semula jadi, faktor tindakan manusia mengeksploitasi sumber di curung banyak menyumbang kepada fenomena gerakan jising. Penyahutan, penebangan balok, pokok-pokok kayu balok tumbuh di curung-curung bukit, curung gunung, dan pokok inilah yang akan ditebang untuk mendapatkan hasil. Akhirnya tebing tadi terdedah kepada hujan, terdedah kepada matahari, menyebabkan air hujan akar pokok tu mati. Air hujan yang jatuh mula akan memberatkan tanah, dan akhirnya kawasan itu berlaku gerakan jising. Kegiatan penebangan hutan untuk mendapatkan kayu balok di curung telah menyebabkan curung terdedah kepada hakikat dan susupan air hujan yang banyak di atas batuan curung.
Curung tidak lagi kukuh kerana ketiadaan cengkaman akar dan lindungan silara daun. Ada lindungan silara daun. Air dia yang jatuh daripada atas mesti jatuh atas apa dulu? Mesti jatuh atas daun. Daripada daun jatuh atas kating, daripada kating jatuh atas daher, daripada daher jatuh atas meleleh di batang, daripada batang baru dia turun ke akar. Ini yang kita panggil dia silara. Kegiatan pertanian di Curung, tanam, pokok, teh. Sekejap lagi kita pergi kamera sekejap lagi. Tanam pokok teh di Curung, kamera kawasan Bukit Kau. Ya, tanam pokok sawi, pokok strawberry, semua tanam di Curung. Pokok khobeh. Jadi pokok-pokok ni fungsi dia bukan mencegah tanam. Dia bukan berfungsi untuk cegah tanam. Kalau nak cegah tanam, kita kena tanam rumput. Dan tanam pokok-pokok lain. Okey? Mana? Kegiatan pertanian di Curung meningkatkan jumlah susupan air ke dalam batuan dan melemahkan perekatan antara batuan dalam tanah. Kegiatan kuari, maksudnya ialah kuari. Kuari ni apa? Kuari ni proses batu kepada batu besar kepada batu kecil, batu besar kepada simen. Ini kuari. Kerana kita ada berapa kuari? Mana? Bukit Jong dengan Bukit Yong. Ini proses batu besar kepada batu kecil. Kalau di Perak kita ada kilang proses batu kapur kepada simen. Langkawi pak kita nak gigit lagi batu kapur ke sini. Bahan digepeng pada batu kapur ke sini. Okey. Ini akan melemahkan ketahanan batuan dan mengakibatkan runtuhan. Okey, seterusnya kita tengok kesan-kesan gerakan jising. Kita terpaksa kena laju sebab nak nampak sukat dia ni. Hello, Mahani, Aisyah. Tengok. Sekarang sudah masuk kepada kesan-kesan gerakan jising. Gerakan jising ni kalau kita tengok dia lebih banyak memberi kesan tidak baik ataupun kesan negatif kepada manusia. Hello. Tetapi sebenarnya gerakan jising ini juga memberi kesan positif kepada alam. Tidak kepada manusia, kesan positif kepada alam. Jangan pada riwayat, kesan positif kita tengok. Runtuhan tanam di Curung telah mengubah pandan darah. Tahu mengubah pandan darah? Hari ini kita masuk dari bilik kuliah, pandangannya semua meja, kursi susun molek. Bila kita masuk, esok meja tak ada, yang adanya kursi. Itu perubahan pandan darah. Lusa masuk, ada meja, kursi tak ada. Supa juga. Lusa waktu nak masuk, ada belakang kawasan. Itu perubahan pandan darah. Pandan lautan laut. Pandan lautan mana ada perubahan? Jangan-jangan sekali bahawa ada perubahan. Okey. Keadaan Curung menjadi lebih curam apabila bahagian hadapannya runtuh. Manusia juga membina benteng untuk menahan Curung yang tinggal supaya tidak runtuh. Riwayat manusia membina benteng ini langkah kejuruteraan. Bahagian Curung yang runtuh juga telah ditanam dengan tanaman tutup bumi, agronomi atau pokok-pokok besar bagi mengukuhkan Curung. Di kawasan Gua Tempurung. Mana Gua Tempurung? Di Lebuh Raya. Gua Tempurung Lebuh Raya Utara Selatan lah. Yang bawah dia ada terowong tu, itu Gua Tempurung. Plus telah menutup laluan asal Lebuh Raya yang runtuh dan membina laluan baru. Runtuhan Curung juga telah menyebabkan kemusnahan sebahagian hutan semula jadi. Ini kesan negatif akibat runtuhan, kemusnahan hutan ataupun ekosistem. Kemusnahan hutan semula jadi juga menyebabkan kemusnahan habitat haiwan. Bila tempat cari makan dia musnah, automatik binatang situ pun akan musnah. Dalam kolam, asalnya kolam belakang kita ada katak, ada kedli, ada ular. Tiba-tiba kita order tanah 10 lori kamu kolam. 10 depan ada tak katak dia? Ada, ular pun tak ada. Habis bakal lagi. Sebab habitat dia sudah tinggal. Okey, kesan terhadap manusia.
Tak ada kesan pada alat kita. Tragedi tanah runtuh atau aliran lumpur menyebabkan sejumlah tertentu penduduk mati. Kesannya mati ataupun terkorban. Yang kedua, kesan ke atas harta benda, menyebabkan harta benda kita musnah. Nak beli rumah, beli di tanah yang datar, beli di tanah yang rata. Beli rumah di tanah yang bercerung, walaupun pandangan view-nya adalah comel. Nah, boleh tengok. Kalau duduk Kuala Lumpur, kita orang kaya-kaya dia tak beli rumah di kawasan tanah rata. Dia beli di kawasan cerung sebab pandangannya pada waktu malam, waktu siang comel. Harga rumah di cerung jauh lebih mahal. Tapi andai kata berlaku gerak gaji sing, rumah di cerung tak adalah yang akan mula-mula mengalami kemusnahan. Sebab dia berada di atas cerung. Okey, penduduk yang terlibat dan masih selamat daripada kejadian tanah runtuh pasti mengalami kesan trauma. Tahu trauma? Ingat nama. Macam orang accident lah. Orang kata dekat apa? Dekat padi. Dekat wong. Wong ke wong? Wong. Dekat wong. Bik mau kayak dia bawa kereta kan. Lah subit daripada STP masuk universiti dapat gaji 5,000, beli kereta Vios sekali lagi, bawa kereta. Dah ada koyak. Bom masa tu. Tepung lembu. Tepung babi. Tepung babi baru ni. Tepung babi tu awak patah bau, gelebek bebek. Masuk beda boleh. Dobek cerita, tok lelaki suruh bawa kereta, tak sih bawa. Nak dekat gua. Trauma. Fobia. Fobia. Kalau tak ada bahasa Kelantan kita kat kurung lah. Kalau bahasa standard sikit kat trauma, fobia. Nalen. Okey, fenomena gerak KJC dapat menjejaskan kegiatan harian dan ekonomi penduduk. Okey, bila berlaku gerak KJC, tanah runtuh, jalan raya tak boleh lalu. Jadi ini akan menjejaskan aktiviti manusia. Tanah runtuh di lebuh raya menyebabkan apa yang berlaku? Kereta tak boleh pergi, lori barang tak boleh hantar, nak pergi kerja pun terpaksa cuci hari itu kerana ada kejadian fenomena tanah runtuh. Jadi kalau kita pandangan kita manusia, kejadian tanah runtuh lebih membawa banyak kesan negatif banding dengan kesan positif. Okey, sambung lagi. Langkah-langkah mengawal fenomena gerakan jising. Langkah mengawal bukan mengatasi. Nah, ingat. Langkah mengawal tapi bukan langkah mengatasi. Faham tak? Mengawal. Kita demam, tapi demam kita tak seri berat. Suhu badan 37.8, bila demam jadi 39. Tak seri naik lagi demam, bawah panas jadi 41, 42. Maka kita kena kawal demam kita dengan makan ubat. Mengawal bukan mengatasi. Okey, di Malaysia kerajaan telah menetapkan semua projek pembangunan dan pembinaan yang mega. Tahu mega? Besar, melibatkan berbilion. Sekarang ni projek di Malaysia apa yang paling besar sekali? Mega. Linas tak besar lagi. Linas baru 2 bilion. Yang paling besar ialah Rapid di Pengerang, Johor. Pembinaan pusat penapis petroleum. Raja tak kata di Pengerang Johor bernilai 52 bilion. Untuk petroleum, penapis petroleum. Sekarang ni gila projek itu ditentang oleh penduduk. Sebab apa? Bila buat projek tadi, kalau buat projek di STU ni, Kampung Buluh, Kampung Pacu Merah, Port Kacil, Hulu Selatan, Kampung Baru, habis ranah, tak ada. Penduduknya terpaksa dipindah. Sebab dia melibatkan kawasan seluas 25,000 hektar. Kecil sikit daripada Tasik Bukit. Tapi 25,000 hektar ni kecil ke besar? Besar. Dia buat Johor sebab Pengerang tu berada di laluan.
Singapura dan juga laluan ke China dan juga Jepun. Kalau Thailand gerak sebenarnya skating kera tu, tahu skating kera? Kalau Thailand gerak skating kera tu, Singapura tak maju tu. Yang akan maju lagi, Kelantan, Iran. Nak kat mana negara ni? Skating kera tu luah dia start daripada Kampung Bulu sampai ke Kuala Terengganu. Luah dia. Tapi berada di dalam negara Thailand. Dulu masa zaman hubungan erat antara hubungan erat dari sejarah tinggi, hubungan erat di antara kerajaan Thailand di bawah Raja Wajirawu dengan pemerintah Perancis. Dan Perancis pada masa itu bersetuju dengan British. Jadi Perancis mengambil cara untuk nak tebus tanah tadi untuk dibuat sebagai terusan, supaya kapal daripada barat boleh lalu terusan tadi untuk pergi ke China dan juga Jepun. Bila Perancis buka itu menyebabkan Singapura tidak laku. Tapi beja wantah dan sebagainya tak jadi. Kalau buka tu Kelantan dan Terengganu akan maju. Mana penarik itu mungkin sekarang sudah jadi pelabuhan antarabangsa. Mana Johor tak ada. Johor tu Johor baru Samosir dengan Kuala Terengganu ni. Johor baru. Mandai. Lalu ni Johor baru kalau awak tengok hampir nak kali Kuala Lumpur. Bandaraya Johor baru. Besar. Lalu ni ada pun Lego. Masuk berapa awak tahu? Tak sanggup. 135 riyal. Sorry. Nak masuk. Nak tambah bah 50 riyal pun tak boleh tu. Kalau pergi Lego-Lego, ada main bola batu lah kita je. Mata kita je boleh main. Tapi boleh main kelakar lah. Kita pergi ke gambar lah 25 riyal. Oh, puas aku. Gambar. Puas sejak gambar. Puas lagi gambar? Tahu, awak puas. Orang lain tak puas lagi. Okey, seterusnya di bawah peruntukan, okey, tadi projek-projek besar, pengerang dan pangan kunyit, pangan bakung, pengerang apa tu mesti mendapat kelulusan daripada jabatan alat kita yang kita panggilnya EIA. Apa dia EIA? Environment Ekonomi Impact Assessment. Environment Impact Assessment. Kesan penilaian alam sekitar. Kerajaan juga telah mewartakan kawasan Curug tertentu sebagai kawasan hutan simpan atau tanah rizal di bawah Akta Hutan Simpan dan Akta Perhutanan Negara, supaya kawasan Curug tadi tidak berlaku proses penebangan hutan. Langkah pemeliharaan dan pemeliharaan, yang ni yang kita panggil langkah lestari. bukan lestari. Kawasan Curug yang terlibat dengan pembinaan dan pembangunan akan ditanam dengan tanaman tutup bumi. Ini kita panggil langkah agronomi. Curug yang suka ditanam, curug yang suka ditanam ini terdiri daripada batu-batu yang keras. Dengan tanaman tutup bumi akan ditutup dengan lapisan konkrit, simen dan kepingan simen bagi menghalang hakisan permukaan, menyekat kemasukan air ke dalam tanah dan mengukuhkan struktur curug. Curug juga ditutup dengan sungkupan. Apa dia sungkupan? Plastik, sungkupan. Kaedah sungkupan ni ialah kaedah sementara. Bila hujan turun, air hujan yang atas plastik tak masuk dalam tanah, mengalir di atas plastik tadi. Lama-kelamaan 2 tahun plastik akan jadi gepuk dan juga hancur. Sebab tu dia panggil langkah sementara. Walaupun kaedahnya bagus, tapi plastik tadi tidak tahan lama. Curug yang ditutup dengan sungkupan plastik sebagai langkah sementara dan segera bagi menghalang hakisan permukaan. Benteng konkrit, retaining wall. Retaining wall, saya kaedah dekat bawah. Benteng sangkar, gabion.
Yang dibuat di sekolah tu kita panggil groin. Groin. Dia tak ada Groin, groin. tak ada dawai ya. Tak ada dawai. Dibina di sepanjang lebuh raya dan yang bersiko runtuh untuk menghalang runtuhan tanah dan batu daripada jatuh ke jalan raya. Maknanya jurutera ni dia kena tengok jenis cerung. Yang pertama kena tengok jenis cerung, yang kedua kena tengok jenis batu yang ada di cerung bagi membina struktur yang melibatkan kejuruteraan. Sama ada nak bina gabion, nak bina groin, nak bina retaining wall, ataupun nak swimming saja, ataupun nak berteres. Mesti bergantung kepada cerung dan juga jenis tanah. Okey, di cerung yang sangat curam dan berisiko tinggi untuk dipotong atau ditangguh. Pembinaan terowong. Ni langkah dia. Toksik berlaku tanah runtuh, terpaksa tebuk bukit tadi. Terowong kita ada berapa terowong sekarang Malaysia ni? Satu di Jangka Baik, di Genting Final. Kamera. Yang karak lah. Tahu tu. Yang kedua ialah di Gua Tempurung. Buat kacil. Kalau lain saya tak pernah masuk lagi terowong lain. Buat kacil. Gua Musa mana ada terowong? Ada gua Musa. Okey, melalui kaedah terowong ini, tumbuhan asal yang bercerun tidak dibuang dan dapat mengelakkan lapisan permukaan serta tidak mengganggu struktur tanah di lapisan atas permukaan. Okey, walaupun kaedah terowong ini bagus, baik dan boleh menghalang berlaku gerakan jising, tapi orang tak buat kaedah terowong ni banyak-banyak sebab mahal. Kaedah terowong melibatkan kos yang sangat tinggi. Nak tebuk bukit. Daripada tebuk, bukan tebuk saja, kena bina pula struktur dalam tu supaya tanah tidak putus. Kambuh pula. Macam orang gali mak, dia gali dalam-dalam, kok mati sebab dia tidak letak penahan. Sabar. Faham? Kita pergi gali mak, masuk gali lubang apa ke dalam tanah dulu. Tiba-tiba butuh tanah sebab dia tidak ada penahan. Sebab tu nak bina terowong mesti kena ada penahan supaya tanah atas terowong tadi tidak jatuh ke dalam. Aisyah faham? Okey, bagus. Okey, yang terakhir. Sistem pembarikan dan pengaliran air di cerung dibina dengan terancang untuk menyalurkan aliran air hujan di cerung. Sebab tu kalau kita tengok kita lalu di sepanjang lebuh raya. Sikit lagi insya-Allah lah kalau kita pergi lagi. Nah, kita akan tunjuk bawah ada cerung lagi yang akan di sini dan di setiap cerung tadi dia pakai pipe. Jadi pakai pipe tadi sebab apa? Supaya air yang ada dalam tanah tadi tidak mendak dalam tanah, sebaliknya dia dikeluarkan. Bila dia dikeluarkan, berat tanah akan berkurang. Okey, sistem longkan di atas cerung dan juga paip keluar dari tubing cerung dibina di sepanjang cerung tersebut. Okey, dalam buku awak gambar rajah yang pertama itu yang ada kereta ada terowong itulah terowong mana tu? Terowong di Gua Tempurung. Karak. Terowong Karak. Okey, gambar 6.15. Pembinaan longkan. Lepas tu sistem pembarikan di cerung pembinaan 417. Okey, kita berhenti situ. Esok insya-Allah minggu ni kita ada dua lagi jumpa air Rabu dan air Khamis. Cikgu harap kita boleh selesaikan untuk tajuk lembaga kesadaran. Tapi awak akan pergi air Khamis kan? Tak apa. Jom saya dah tahu lagi apa. Mungkin nak tanya cikgu Karun. Kita akan selesaikan lembaga kesadaran dan juga fikir partai. Lepas tu tajuk yang terakhir ialah kaitan sistem neurologi dengan manusia. Minggu ni kita akan habiskan ke tahap tu, minggu depan habiskan ke tahap 2. Lepas tu kita buat ujian, kita buat perbincangan soalan, nanti halal dia pengutuhan untuk awak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.